Assalamualaikum Doktor. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan topik berkaitan agama dan ekonomi mampan. Agama yang dipilih oleh kami adalah agama Islam. Jadi ini adalah ahli kumpulan saya. Pengenalan, Malaysia ialah sebuah negara berbilang budaya dan agama. Di Malaysia, Islam adalah agama utama negara dan diiktiraf sebagai agama rasmi negara. Agama adalah kepercayaan. Tujuan utama agama adalah untuk memberikan panduan moral dan etika bagi para pengikutnya. Agama Islam adalah salah satu agama bersandarkan pada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ajaran Islam mengajar berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, etika, hukum dan panduan-panduan yang baik untuk hidup yang baik. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya akhlak yang baik, kasih sayang, toleransi dan keadilan sosial. Seterusnya, ekonomi mampan. Ekonomi mampan ialah pendekatan ekonomi yang meletakkan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan manusia sebagai matlamat utama. Tujuan ekonomi mampan adalah untuk menyepadankan pertimbangan sosial alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan ekonomi. Ekonomi yang mampan mengutamakan penggunaan sumber yang bijak, pengurangan sisa, pencemaran dan pembangunan teknologi hijau. Dalam konteks agama Islam dan ekonomi lestari, agama Islam berpandangan tentang kepentingan menjaga alam sebagai satu bentuk tanggungjawab moral terhadap ciptaan Allah SWT. Islam mengajar konsep seperti amanah dan bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi yang memerlukan manusia mengurus dan menjaga alam dengan baik. Pendekatan ekonomi mampan juga selaras dengan nilai agama yang menggalakkan keadilan sosial dan penggunaan sumber secara adil untuk kesejahteraan bersama. Seterusnya, bagi kaedah pelaksanaan agama terhadap ekonomi adalah seperti pelaksanaan sistem zakat dan perbankan Islam. Zakat bermaksud tanggungjawab kewangan oleh seorang Muslim untuk mengeluarkan sebahagian daripada hasil kekayaannya sekiranya ia melebihi daripada nisab yang ditetapkan. Jenis zakat terbagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ialah zakat diri yang difadukan ke atas setiap individu Muslim yang berkemampuan. Manakala zakat harta pula ialah penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan seperti zakat pendapatan, perniagaan, emas dan perak dan sebagainya. Kepentingan zakat dalam Islam dapat dirangkumkan kepada tiga bahagian, iaitu dari segi moral, sosial dan termasuk juga ekonomi. Dari segi moral, zakat dapat menyuburkan kesedaran dalam menunaikan tanggungjawab moral golongan yang kaya terhadap golongan yang miskin dan kurang bernasib baik. Dari segi sosial, zakat berupaya untuk mendekatkan jurang perbezaan sosial yang ketara di antara golongan yang kaya dan miskin di dalam masyarakat. Dari segi ekonomi Islam, zakat dapat mengelakkan daripada pengumpulan harta yang tidak adil di dalam memastikan harta dan kekayaan diagihkan secara adil dan saksama. Di Malaysia, pentadbiran dan pengurusan zakat dikelola oleh Majlis Agama Islam di setiap negeri. Pihak Majlis Agama bertanggungjawab dalam menentukan kelayakan penerima serta bentuk bantuan yang bersesuaian dengan latar belakang setiap penerima agar bantuan yang diagihkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan itu, pengurusan zakat secara efisien dan sistematik mampu melonjakkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat Islam dan sememangnya penting bagi meningkatkan kualiti dan potensi masyarakat Islam sekitarnya. Kaedah pelaksanaan yang kedua adalah perbankan Islam. Perbankan Islam adalah perbankan yang berlandaskan undang-undang syariah Islam iaitu fiqh muamalat yang membawa maksud peraturan Islam dalam transaksi. Semua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan juga sumber undang-undang Islam yang lain seperti ijma' ulama, qiyas dan juga ijtihad ulama. Sistem perbankan Islam telah mendapat tempat di Malaysia sejak tahun 1983 lagi apabila tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad, iaitu sebuah bank Islam pertama di Malaysia, dan berdasarkan hampir 24 tahun usia sistem perbankan Islam di Malaysia, kini terdapat sebanyak 9 bank Islam tempatan di samping bank konvensional dan juga menawarkan skim perbankan Islam. Dijangkakan bilangan ini akan bertambah dari masa ke semasa berdasarkan polisi keterbukaan Bank Negara Malaysia yang diamalkan ketika ini. Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara dan selaras dengan perkembangannya yang pesat dan merangsangkan pelbagai perancangan dan usaha telah dilaksanakan. Pelaksanaan sistem perbankan Islam di Malaysia bergerak seiring dengan sektor yang lain melalui beberapa pendekatan iaitu sistem duit perbankan, ruang lingkup undang-undang, sektor security dan pasaran modal serta polisi perbankan dan pembangunan sumber manusia.
Berikut ialah kesan kepada pelaksanaan. Berikut ialah beberapa cara utama perbankan Islam telah memberi kesan positif kepada ekonomi Malaysia. Pertama, kepelbagaian perkhidmatan kewangan. Perbankan Islam telah menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk kewangan memboleh mereka memilih pilihan yang selaras dan kepercayaan agama dan etika mereka. Kedua, hub kewangan antarabangsa. Kewangan Islam telah membantu negara sebagai hub antarabangsa untuk perbankan dan kewangan Islam. Ini telah menarik pelaburan asing, meningkatkan aktiviti kewangan dan menyumbang kepada reputasi global Malaysia. Ketiga, penghargaan semula kekayaan. Menekankan penghargaan kekayaan yang saksama yang boleh membantu mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dan menggalakkan penghargaan sumber yang lebih seimbang dalam ekonomi. Keempat, pelancongan dan pelaburan. Komitmen Malaysia terhadap kewangan Islam telah menjadikan destinasi menarik bagi pelancong Islam dan pelabur yang mencari perkhidmatan penuh syariah. Ini boleh menyumbang kepada pengembangan sektor pelancongan dan hospitality. Perbankan Islam di Malaysia menawarkan faedah bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga kepada orang bukan Islam. Pertama, pelbagai pilihan kewangan. Bank Islam menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan yang memenuhi keperluan, keutamaan, selera risiko yang berbeza. Orang bukan Islam boleh memilih daripada pelbagai pilihan patuh syariah yang mungkin sejajar dengan matlamat kewangan mereka. Kedua, perkongsian risiko. Perbankan Islam menggalakkan modal pengkongsian risiko seperti mudarabah dan juga murasyakah di mana kedua-dua bank dan pelanggan berkongsi keuntungan dan kerugian. Ketiga, celik kewangan. Bank Islam yang menekankan pendidikan wang dan celik huruf untuk memastikan pelanggan memahami produk mereka yang digunakan. Oleh itu, orang bukan Islam boleh mendapat manfaat daripada fokus pendidikan ini untuk membuat keputusan kewangan yang termaklum. Terakhir, mengelakkan faedah. Orang bukan Islam yang mempunyai bantahan peribadi untuk membayar atau menerima faedah riba yang mungkin mendapati perbankan Islam lebih sejajar dengan kepercayaan mereka. Okey, di sini saya ingin menggariskan 3 cadangan dan idea. Yang pertama, ekonomi berteraskan ilmu pengetahuan iaitu K-ekonomi. Istilah K-ekonomi adalah bermaksud ekonomi berasaskan pengetahuan di mana generasi dan pengguna berpengetahuan menjadi penyumbang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan sebuah negara. Ilmu ekonomi moden kini melangkah setapak lagi ke hadapan. Ianya berkembang dalam bentuk baru dengan berorientasikan ilmu pengetahuan dalam setiap aspek perekonomian. Langkah ini juga mengakibatkan kurangnya tumpuan dan kebergantungan kepada ekonomi yang berasaskan pengeluaran yang juga dikenali sebagai pengeluaran ekonomi yang bersifat fizikal dan statik. Ilmu pengetahuan adalah maklumat yang ditafsirkan dan digunakan oleh pembuat keputusan untuk memenuhi matlamat individu ataupun organisasi. Ia tidak dibebani oleh sebarang kos tambahan apabila dikongsi dengan pengguna lain. Ia meliputi pengetahuan mengenai teknologi dan pengetahuan mengenai sifat-sifat atau pengetahuan tersirat iaitu pengetahuan yang diperoleh daripada pengalaman dan menjadi sumber kelebihan daya saing. Yang kedua, pembangunan ekonomi berteraskan Islam dalam pembinaan ummah. Dalam perspektif ekonomi konvensional, kebajikan masyarakat dicapai apabila tingkat kepuasan orang ramai terhadap penggunaan sesuatu barangan itu tinggi. Semakin tinggi kepuasan yang dicapai, semakin tinggi tingkat dan tahap kesejahteraan dan tingkat kebajikan yang dicapai oleh anggota masyarakat tersebut. Sementara itu, dalam kerangka ekonomi Islam, fungsi kebajikan sosial Islam dilihat dari sudut asas maslahah. Maslahah ialah memutuskan sesuatu hukum bersumberkan prinsip kebaikan am pada perkara yang tidak terdapat nas daripada Al-Quran secara jelas. Oleh itu, prinsip yang dipakai dalam ekonomi Islam ialah kepuasan semakin meningkat kesan daripada penggunaan sesuatu barangan yang bertentangan dengan syariah seperti barangan yang dilarang. Maka fungsi kebajikan sosial Islam dalam sendirinya menolak penggunaan dan pengeluaran barangan tersebut. Yang ketiga dan terakhir, mengutamakan agenda pembelajaran berterusan. Sejak akhir-akhir ini, alam persekitaran mengalami pelbagai gangguan dan ancaman daripada manusia sehingga menyebabkan bencana alam, terutama banjir, tanah runtuh serta pencemaran sungai. Justru pembangunan ekonomi dan fizikal perlu berpaksikan dengan etika mampan demi mempertahankan alam sekitar. Peningkatan pencemaran dan kepupusan sumber semula jadi dianugerahkan ilahi menjadi ancaman dahsyat kepada pembangunan mampan. Walaupun pelbagai strategi dan usaha dirancang serta dilaksanakan demi membendung permasalahan ini, ia tidak mencukupi untuk mengatasi halangan itu sekiranya tanpa sokongan dan penyertaan seluruh masyarakat. Okey, hasil daripada perbincangan kami dapat disimpulkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah syumul, menyeluruh, multidimensi dan bersepadu antara aspek rohani dan kebendaan. Untuk kesimpulan yang kedua, asas pembentukan ummah yang bertamadun. Ini ummah yang kuat dan kental imannya, ummah yang teguh rohaninya, ummah yang selesa penghidupannya dan ummah yang mencapai al-falah dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kesimpulan yang ketiga, nilai dan adab terhadap persekitaran.
yang ini menjadi input penting untuk mendidik setiap lapisan masyarakat tentang peri pentingnya pembangunan mampan. Kesimpulan yang keempat, pendedahan pengamalan pembangunan secara Islam. Ianya perlu diwar-warkan secara meluas untuk menunjukkan bahawa sistem pengamalan Islam dalam semua aspek adalah jauh lebih baik berbanding sistem lain seperti kapitalis, sosialis dan pasaran bebas. Kesimpulan yang kelima ialah sistem kehidupan lebih tersusun dan maju ke hadapan. Yang ini Islam menerapkan amalan nilai dan moral yang baik seperti amanah, adil, berakhlak mulia dan sebagainya. Kesimpulan yang terakhir, fahaman barat dan liberalisasi dapat ditangkis kerana konsep sebenar Islam itu sendiri diterapkan dalam ekonomi dan semua aspek kehidupan. Oleh itu, segala ilmu yang dibentuk dan disebarkan dalam Islam dapat memandu manusia ke arah kebenaran yang berlandaskan iman agar matlamat akhir untuk mencapai al-falah di dunia dan di akhirat dapat dicapai oleh seluruh umat Islam. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.